ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. قال الله تعالى في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Katakanlah wahai Muhammad, kalau sekiranya kamu cuba melarikan diri kamu daripada kematian, فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ, sesungguhnya kematian itu akan mendatangi kamu. ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ, kemudian kamu akan dipulangkan balik pada alam gaib dan juga alam penyaksian. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, di waktu itu didedahkan kembali setiap amalan-amalan yang telah kamu kerjakan sepanjang mana kamu hidup di atas dunia dahulu. Sadaqallahul azim. Pengurusi dan ahliatan kuasa masjid, pimpinan-pimpinan masyarakat, muslimin dan muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para hadirin yang hormati sekalian, pertamanya kita mengaturkan rasa syukur kita pada Allah kerana kita diberi kesempatan oleh Allah untuk kita masih lagi dipanjangkan umur, untuk kita berada dalam dan diberi peluang oleh Allah untuk kita mendatangi dan kita duduk dalam majlis ilmu. Kerana kita tahu bahawa panjangnya umur ini merupakan satu nikmat yang besar yang Allah kurniakan pada diri seseorang. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh, sebaik-baik manusia sesiapa yang Allah panjangkan umur dia, dan semakin panjangnya umur dia kemudian semakin baiklah amalannya. Dan seburuk-buruk manusia orang yang Allah panjangkan umur tapi dalam masa yang sama semakin buruk amalannya. Alhamdulillah, kitanya Allah jadikan pada kita, walaupun kita dalam keadaan yang sibuk macam mana pun, dalam urusan yang berbagai-bagai sekalipun, tetapi Allah kurniakan peluang pada kita untuk kita datang dan kita duduk dalam majlis ilmu ini. Kerana kita tahu bahawa hidup kita ini bukan sekadar Allah jadikan hidup untuk di dunia saja, tidak, tetapi Allah jadikan perjalanan hidup kita ni, kita akan berhenti dan kita akan dihentikan oleh Allah dengan kematian. Kematian ini tak ada orang yang mampu untuk menahan diri dia daripada saat yang dia menghadap depan Allah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada masa, tuan-tuan belajar tentang mengenai erti kematian. Kerana ramai di kalangan kita terlampau sibuk sampai peringkat tak sempat mereka nak belajar tentang erti kematian. Mati ni apa dia? Sehingga kan dipesan dan diingatkan dan diingat dalam hidup kita supaya kita jangan lupa dalam hidup kita untuk kita menambahkan ilmu tentang kematian ini. Kita sedia maklum bahawa dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, Rasulullah sebut, aksiru hazimul ladzat, perbanyakkan kamu menyebut satu benda yang boleh menghancurkan kelazatan. Apabila disebut saja begitu, sahabat-sahabat tanya Rasulullah, apa benda yang boleh menghancurkan kelazatan ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut zikrul maut, sebut tentang mati, kata Rasulullah. Sebut tentang mati ni kamu akan hancur rasa lazat dalam hidup seseorang. Bagaimanapun kita nikmat, bagaimanapun kita seronok, bagaimana kita gembira di atas dunia, kalau mana kita sebut saja mati, maka kita akan rasa hilang segala nikmat itu, segala nikmat yang kita kecapi. Kerana kematian ini bukan perkara yang mudah dan bukan perkara yang kita boleh pandang lekeh sekali begitu saja, tidak. Tetapi Allah jadikan kematian ini merupakan pintu ke jalan akhirat.
Selagi mana kita tidak mati, selagi itulah kita tidak memasuki jalan ataupun pintu ke akhirat. Pintu akhirat ni Allah jadikan melalui kematian. Dan mati, di sebalik mati ni tak ada orang boleh faham apa benda yang berlaku di sebalik tentang mati kecuali orang mukmin. Orang yang diberi oleh Allah, yang dinamakan dengan ilmu tentang mengenai apa benda yang perlu kita lakukan dan apa benda yang perlu kita buat, sama ada kita lepas ada mati ataupun sebelum kita dimatikan oleh Allah. Anda nak sebut sikit pada malam ini tentang kematian ini, kerana kematian ini boleh mengugahkan rasa kita, boleh membawa jiwa kita ini untuk kita memikirkan benda apa yang perlu kita sedia sebelum daripada kita mati. Kerana hidup kita ni terlampau ramai sangat orang sibuk hidup untuk menyediakan barang yang dia nak tinggal. Dia tak sibuk dalam hidup dia untuk menyediakan satu perkara yang dia akan kena bawa untuk dihadapkan depan Allah. Dalam diri kita ni ramai mana di kalangan kita, turun pagi balik gelap, turun pagi balik gelap. Tiba-tiba dalam keadaan turun pagi balik gelap ini, dia tak pernah bersedia pun untuk dia nak bawa bekalan apa yang dia nak menghadap depan Allah. Kalau kita tanya mereka, kamu sibuk apa dia? Sibuk cari harta. Allah suruh hidup kita ni cari harta ke? Di atas dunia ni sampai kita kena berkejaran, sampai malam-malam baru kita boleh balik. Kadang-kadang tengah-tengah malam baru sampai ke rumah. Benda apa sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita dapat di atas di dunia ni? Allah nak suruh kita cari ke benda ni, sehingga kan kita mesti dalam keadaan menghabiskan tenaga kita, masa kita, sehingga kan tahu-tahu kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan kita tak bersedia untuk menghadap depan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca lagi dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut tentang mengenai satu kelompok manusia yang cerdik. Rasulullah kata manusia yang cerdik ni bukan orang yang rumah dia besar. Orang yang cerdik ni bukan orang yang jawatan dia besar. Orang yang cerdik ni bukan orang yang harta sebanyak 2.6 bilion, tidak. Orang yang cerdik ni bukan orang yang tu. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut al-kayyis man dana nafsahu wa amila ba'dal maut. Orang yang cerdik ni kata Rasulullah, orang yang menyiapkan diri dia man dana nafsah, menyiapkan diri dia untuk lima ba'dal maut, kehidupan dia lepas pada mati nanti. Man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, dan dia sentiasa beramal untuk benda yang dia akan menghadap depan Allah nanti. Wal ajiz, dan orang yang bodoh tu siapa? Rasulullah ditanya lagi. Rasulullah tanya kepada sahabat-sahabat, kamu tahu tak orang yang tak cerdik ni siapa? Orang yang jenis bagaimana? Manittaba'a hawahu, orang yang hidup mengikut hawa nafsu dalam hidupnya. Ikut je hawa nafsu. Kemudian watamanna 'ala Allah, kemudian dia letak angan-angan dia dengan Allah. Siapa orang macam ni? Ramai ke? Ramai. Ada ke orang macam ni? Ada. Orang yang hidup ikut hawa nafsu. Watamanna 'ala Allah. Kalau kita tanya pada dia, kamu tak semayang ke? Tak. Kenapa kamu tak semayang? Kamu Islam ke kafir? Islam. Jangan main-main, jangan sebut kafir-kafir ni, jangan disebut. Marah dia. Habis tu kenapa kamu tak semayang? Kamu Islam ke? Islam. Kenapa kamu tak semayang? Dia pun jawab, aku penat. Dia jawab demikian. Aku penat. Engkau tak takut neraka ke? Kita tanya. Kamu tak takut neraka? Takut? Siapa kata tak takut? Habis tu macam mana kamu nak lari daripada neraka tersebut? Macam mana kamu nak jawab depan Allah nanti? Dia pun jawab, aku harap Allah fahamlah, aku ni jenis penat. Dia jawab demikian. Orang ni kan orang yang hidup watamanna 'ala Allah. Dia letak angan-angan pada Allah. Dia sendiri tak bersedia untuk dia nak menghadap depan Allah. Ini sebagai satu contoh. Contoh ramai mana orang yang kalau kita tanya pada dia, kamu tahu tak kamu ni akan mati? Tahu. Habis itu apa persiapan kamu untuk mati? Benda apa yang kamu bersiap untuk mati? Aku harap Allah fahamlah, aku ni sentiasa bersiap di sini. Kerana aku mengharapkan Rahmanur Rahimnya Allah. Padahal dia tak pernah bersiap untuk saat dia nak menghadap depan Allah. Padahal kematian ini satu benda yang mendebarkan pada diri seseorang. Benda apa yang kita nak bersiap ini dalam hidup? Sebelum daripada kita nak menghadap depan Allah, anda sebut dulu benda yang bersiap supaya kita boleh nampak bagaimana keadaan pentingnya saat kita menghadap depan Allah nanti. Ulama kata, yang pertama kita kena bersiap dengan amalan. Bersiap dengan amalan. Benda yang kamu kena ada sebelum daripada kamu menghadap depan Allah, kena perbanyakkan amalan. Amalan-amalan yang saleh.
Innal ladzina amanu wa amilus salihat. Allah guna demikian. Yang pertama kamu kena ada bersiap dengan amalan terlebih dahulu. Tetapi sebelum daripada kamu buat amalan, kamu kena ada yang disebut amanu. Kamu kena ada ilmu. Dia bergabung di antara dua perkara ini. Di antara sebelum daripada kita mati, perlunya ada ilmu, barulah ditimbulnya amalan. Saya sebut dahulu amalan dengan tujuan nak suruh apa dia? Kita rasa amalan itu penting. Ya. Tetapi bagaimana amalan tadi kalau kamu tidak ada ilmu? Ilmu ini menjadi besar pada diri kita ni. Lalu ulama kata, apabila ditanya tentang ilmu, disebut saja tentang ilmu. Ilmu apa yang perlu kita ada? Ilmu apa yang perlu kita kena ada sebelum daripada kita mati ni? Lalu dijawab, ilmu yang pertama yang perlu kita ada sebelum kita mati ialah ilmu Al-Quran yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu Al-Quran menjadi ilmu yang asas. Ilmu Al-Quran ni macam mana? Kita tanya lagi, ilmu Al-Quran bagaimana kita nak suruh kena ada sebelum kita menghadap depan Allah? Ilmu Al-Quran Karim ini. Jawabnya, yang pertama, ilmu Al-Quran ni mesti boleh dibaca Al-Quran. Kalau yang pertama, ilmu Al-Quran ini, ilmu yang kita boleh baca Al-Quran. Boleh baca dulu Al-Quran. Jangan kita hidup dan kemudian kita mati dalam keadaan tak boleh baca Al-Quran. Jangan kita hidup dan kemudian kita mati dalam keadaan kita tak boleh baca Al-Quran. Wajib, menjadi kewajipan pada kita untuk kita baca Al-Quran. Kena baca Al-Quran. Usaha pada kita. Kalau kita tak pernah hidup lagi, kita tak pernah khatam lagi Quran, kena kita baca Al-Quran. Kena. Kenapa Al-Quran? Mengapa Al-Quran menjadi ilmu yang paling asas dalam ilmu-ilmu yang banyak? Kamu jangan sibuk nak belajar ilmu yang disebut dengan ilmu apa dia? Ilmu yang namakan dengan geografi, sejarah dan sebagainya. Yang ni ilmu ni untuk kamu nak hidup di dunia. Hidup yang dunia ni tak ada masalah. Yang besarnya ilmu Al-Quran dulu. Ilmu Al-Quran ni apa dia? Kamu baca. Kamu boleh baca Al-Quran. Dan baca Al-Quran ni jangan nampak payahnya baca Al-Quran. Jangan kita rasa susah nak baca Al-Quran. Bahkan Rasulullah kata, jangan kamu ingat kalau mana kamu baca Al-Quran, Alif Lam Mim itu satu ayat. Tetapi Alif Lam, Alif satu huruf, Lam satu huruf, Mim satu huruf, dan setiap alif itu 10 kebaikan. Mim, Lam 10 kebaikan, dan Mim 10 kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Kamu tak ada masa sungguh, tak sempat sungguh. Kamu duduk diam-diam, Alif Lam Mim, sadaqallahul azim terus. Islam nak sebutnya bolehnya kamu baca Al-Quran. Kita kata baca Al-Quran, Alif Lam Mim tak sempat juga ustaz. Ambil 2 huruf sudahlah. Alif Lam Mim panjang sangat. Ambil 2 huruf. Taha, sadaqallahul azim terus. Malah sangat pada kita ni. Kalau tak boleh juga. Kita kata Alif Taha pun tak sempat ustaz. Duk seorang-seorang tu, Nun seorang-seorang. Nun seorang-seorang pun tak apalah pada kita. Maknanya apa dia? Nak sebutnya, ni ayat Quran. Tapi kamu boleh baca? Tak baca. Dalam hidup ni, benda padahal inilah yang paling utama. Benda yang paling utama. Sehingga kan Rasulullah pesan, kalau kamu nak tidur, kamu baca surah Al-Munjiyah. Baca surah Al-Munjiyah. Apa dia surah Al-Munjiyah? Surah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Kenapa dianggap surah Al-Munjiyah? Kamu tidur, kamu baca surah Al-Mulk. Sebelum kamu tidur, kemudian malam itu kamu mati, meninggal dunia. Kamu tak boleh bangun lagi. Tak bangun dah. Ruh kamu tidak dipulangkan balik oleh Allah. Bangun pagi esok, tiba-tiba bangun pagi esok, tengok dalam kubur dah kita ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, terlepaslah kamu daripada azab kubur pada saat itu. Kenapa dia? Kerana nak baca surah Al-Mulk ni pun payah. Nak baca surah Al-Mulk sebelum daripada kita tidur tu pun tak senang. Berapa ramai orang kita yang boleh baca? Ada di kalangan kita, kalau pun tak boleh baca surah Al-Mulk, baca 3 kul. Rasulullah pesan baca 3 kul. Boleh baca? Tak baca juga. Tak baca juga surah Al-Mulk tu, kita kata panjanglah surahnya. Nak habiskan 2 muka, 2 helai. Nak habiskan surah Al-Mulk tadi. Tetapi kita kata susah sangat. Baca 3 kul lah. Rasulullah ajar pada kita. Pun baca, tak baca juga. Rasulullah ajar, kalau tak boleh baca lah, 3 kul pun tak boleh baca, kamu sebut Bismillah 21 kali lah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Sebanyak 21 kali je. Kamu sebut sebelum daripada kamu tidur. Buat? Tak buat juga. Kenapa tak buat?
Jawabnya kerana orang yang tertentu sahaja untuk dia dapat yang disebut dengan ilmu ini. Ilmu sebelum daripada dia beramal. Ilmu sebelum daripada dia beramal. Al-Quran ni dalam hidup kita menjadi benda yang paling asas. Kamu kena baca. Dah kalau kamu boleh baca Al-Quran, kamu diajar supaya apa dia? Dalam ilmu Al-Quran, kalau dah boleh baca Al-Quran, kamu tolong hafal Al-Quran. Tolong hafal Al-Quran. Dah boleh baca Al-Quran, kamu tolong hafal. Banyakkan hafalan. Jangan malas dalam menghafal Quran, jangan. Jangan kita kata saya tak boleh menghafal ustaz. Kenapa tak boleh menghafal? Saya benar ustaz. Kenapa benar? Saya makan semut banyak sangat dulu. Kecil-kecil dulu makan semut banyak sangat. Tak sempat nak menghafal Quran. Tak boleh, jangan buat alasan itu. Hafal ayat juz'u amma. Kita ni malas di kalangan kita nak hafal. Allah, kalau kita semayang dengan orang rumah tu, orang rumah boleh agak lah kita. Sampai waladdallin amin tu, orang rumah boleh agak dah. Ni inna a'tayna, ni inna a'tayna. Kita pun inna a'tayna kal kausar. Orang rumah kat belakang tu katakan, dah kata. Dah agak dah. Ayat itulah dulu, kini dan selama-lamanya. Kita je tak tambah. Umur kita bertambah, umur bertambah, hafalan tak bertambah. Kenapa Al-Quran? Kerana Quran ni, innal Qur'anal fajra kana mashhuda. Al-Quran yang kamu baca itu menjadikan peguam bela pada kamu dalam kubur nanti. Ini asas. Kalau kita tanya, kenapa ustaz kena baca Quran untuk bekalan lepas pada kita mati nanti? Dalam kubur nanti, Quran ni menjadi peguam bela. Masuk je dalam kubur, kita baca dah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Bara' bin Azib. Masuk je dalam kubur. Apabila masuk, lepas pada orang ke bumi mayat kita tu, orang letak je mayat kita tu, berdiri dah dua orang malaikat Munkar dan Nakir, warna hitam kebiru-biruan, berdiri di hujung kaki kita dua orang malaikat Munkar dan Nakir. Waktu tu kita dah nampak dah depan kita ni tanah. Depan kita ni tanah, hujung kaki kita ni dah berdiri dua orang malaikat Munkar dan Nakir. Dalam keadaan berdiri dua orang malaikat Munkar dan Nakir ni, orang mula tutup saja liang lahak kita ni, tutup je liang lahak kita tu. Malaikat Munkar dan Nakir dah mula bergerak dah hujung kaki. Bergerak dah. Orang tutup je liang lahak kita ni sampai paras lutut je. Sampai paras lutut tu, datang dah malaikat Munkar dan Nakir berdiri di hadapan muka kita, halau sembahyang kita, halau zakat kita, halau haji kita, halau semua. Yang dia tak boleh halau, satu je dia tak boleh halau. Apa dia? Quran yang kamu bangun dan kamu baca sebelum mana subuh, dia akan menjadi peguam bela pada kita waktu mana kita menghadap depan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak percaya, tunggu mati senang kita. Sekarang tak rasa lagi. Sekarang waktu mana kita hidup ni tak rasa lagi. Masuk dalam kubur tu, kita baru tahu Allah yang ni kot, yang disebut di kat surau Al-Muni baru ni. Baru kita perasan yang ni kot, yang kita baru teringat tentang ni apa dia? Bagaimana besarnya nilai amalan sebelum kita nak beramal ni, kita diajar supaya tambah ilmu. Ilmu apa dia? Ilmu Al-Quran. Belajar, hafal, kemudian barulah kita boleh nak beramal dalam hidup kita ini. Besarnya nilai Al-Quran. Bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, orang bukan hadis yang disebut oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, seorang yang sembahyang dalam keadaan dia sembahyang 1000 rakaat, dalam keadaan dia tak ada ilmu, dengan dia sembahyang seorang yang sembahyang 2 rakaat dalam keadaan ada ilmu, jauh lebih bernilai 2 rakaat yang ada ilmu berbanding dengan 1000 rakaat yang tadi tidak ada ilmu. Nak gambarkan tentang ilmu apa yang kena ada? Ilmu yang disebut dengan Al-Quran yang pertama yang kena ada. Dan kita pun mesti membesarkan keluarga kita dengan Al-Quran terlebih dahulu. Satu kita jangan, bagi saya sendiri, jangan kita kalut dengan pandangan-pandangan yang sedang berlaku di kalangan masyarakat kita. Dia mereka nampak membesar anak dengan apa dia? Hantar ke sekolah kemasaan. Betul lah, hantar tersebut. Kemudian nak suruh anak dapat UPSR 5A. Dapatkan demikian. Kalau kita tanya balik, anak dapat 5A, boleh masuk ke mana? Boleh masuk universiti ke? Tak boleh masuk juga. 5A boleh masuk asrama penuh lah, kita sebut demikian. Boleh sekolah cemerlang sikit asrama penuh. Lepas pada sekolah asrama penuh, benda apa lagi kamu nak? Benda apa lagi? Lepas pada sekolah tersebut masuk universiti, balik lepas pada universiti, benda apa yang kamu nak? Yang dia habis masa dia belajar tu, dia guna tak lepas pada dia keluar universiti? Dia tak guna pun. Yang dia belajar sejarah, belajar geografi, belajar
belajar matematik, belajar. Yang ni dia guna tak? Dia tak guna pun lepas pada dia keluar universiti. Yang dia guna apa dia? Quran. Dia nak kahwin nanti dia nak guna Quran. Yang ni kita ajar tak? Yang ni kita tak ajar. Yang asas ni benda yang awal pada diri kita. Dan inilah yang kita kena bimbang. Dalam Al-Quran Karim Allah Subhanahu Wa Taala sebut wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim zurriyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullah wa qulu qawlan sadida. Hendaklah kamu takut, bimbanglah kamu dengan satu zuriat yang kamu tinggal. Lepas pada kamu mati je, kamu tinggal zuriat yang jadi macam mana? Dalam keadaan yang wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim zurriyatan, satu zuriat yang di'afan, yang lemah, tak ada kekuatan agama. Meninggal dunia kita ni tak ada agama yang ada pada diri. Quran tak erti. Waktu mana kita meninggal dunia, baring je kita, tak ada orang yang baca Quran. Tak ada orang pun yang nak iring kita dengan ayat-ayat Quran. Nak habis-habis tinggi sangat pasang kaset, pasang CD. Nak suruh boleh dengar dengan bacaan Quran. Yang anak-anak relax kat belakang. Tunggu orang nak mandi mayat ayah dia bila. Bila nak dimandikan mayat ayah dia, nak dimandikan mayat ibu dia. Bila bersiap orang nak semayang, bila serah pada orang. Yang anak tak tahu apa-apa. Kenapa? Kerana kita tak awal-awal dengan Al-Quran dalam kehidupan mereka. Tu yang anak cerita banyak kali kan. Untung kita kalau waktu mana kita meninggal dunia, anak kita yang urus segala-galanya. Dan anak pernah cerita banyak kali di mana-mana. Farhan sekarang tengok dalam video, dalam YouTube dan sebagainya. Anak sebut seorang hamba Allah tersebut apabila dia bagi tahu saja pada anak yang ayah dia meninggal dunia, kita pergi tu, satu keluarga sebut, dia kata Ustaz tak payah urus apa-apa, Ustaz tolong tengok saja. Anak kata bagus. Dia kata apa dia? Ustaz tengok betul tak betul cara kami buat. Mereka masing-masing adik-beradik ni hulu tangan, hulu kaki. Masing-masing hulu tangan, hulu kaki ni, dalam keadaan hulu tangan, hulu kaki tu riba mayat ayah ni. Anak yang bongsu ambil air jirus, mandikan mayat ayah. Sambil jirus tu, anak yang bongsu ni kata apa dia? Ya Allah, waktu mana kami kecil-kecil dahulu, ya Allah, ayah kami sentiasa mandikan kami, ya Allah. Dalam kesejukan pagi, ya Allah, ayah kami mandikan kami, ya Allah. Kami menggigil kesejukan, ya Allah. Ayah kami tersenyum indah, ya Allah. Hari ini pula, ya Allah, kami mula mandikan ayah kami pula, ya Allah. Ayah kami diam saja di atas dukungan dan usungan ini, ya Allah. Ya Allah, gugurkanlah dosa-dosa ayah kami ini, ya Allah, dengan guguran air yang merenjis tu badan ini, ya Allah. Adik-beradik itu menangis. Adik-beradik itu kata, ya Allah, ampunkanlah, mustajabkanlah, ya Allah, terimalah, ya Allah. Amin, amin, amin. Adik-beradik yang lain sebut amin. Ni anak yang bongsu ni baca doa ni. Sambil baca doa, bersebut, sambil jirus, sebut baca doa. Gugurkanlah dosa ayah kami, ya Allah. Bersihkanlah dia, ya Allah. Jadikanlah dia di kalangan hamba kamu yang saleh, ya Allah. Adik-beradik yang lain, amin, amin. Ambil kain, tuala, tu lap. Selesai tu lap, tu badan ayah. Ya Allah, waktu mana kami dalam kesejukan pagi itu, ya Allah, ayah kami balut jasad kami, ya Allah. Sambil balut jasad kami, ya Allah, dia cium tu badan kami, ya Allah. Hari ini, ya Allah, ayah kami diam saja hari ini, ya Allah. Keringkanlah dosa-dosa dia, ya Allah. Anak ni baca doa. Sambil baca doa ni, kemudian lepas itu ambil kain kapan, letak kain kapan, balut tubuh badan ayah. Sambil balut tubuh badan ayah tersebut, ya Allah, waktu mana kami kecil dahulu, ya Allah, kami tarik baju yang disusun, yang dilipat oleh ibu kami. Kemudian kami campak baju itu. Kemudian kami buang, tak nak pakai baju ini. Dia sebut baca doa ni. Ya Allah, hari ini ayah kami pakaikan kain yang paling terindah untuk dia, ya Allah. Dia diam saja, ya Allah. Ampunkanlah, jadikanlah kain kapan ini kain kapan yang terindah dalam hidupnya, ya Allah. Ni anak baca doa. Sampailah dekat nak sembahyang, sebut pada anak tu. Anak ni sebut. Anak yang sulung kata, Ustaz, kami jadi imam, ya. Boleh tak Ustaz? Anak kata, silakan, bagus. Dia pun abang yang sulung tu sebut. Abang yang sulung kata, adik-adik, kita akan sembahyangkan mayat ayah kita. Kita nak sebut pada Allah, sesungguhnya Allah, ayah kita ini telah mengakikahkan kita kecil-kecil dahulu. Hari ini kita kembalikan balik ayah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadikanlah keampunan untuknya. Adik-beradik ini sebut amin, amin. Baca doa. Siap baca semayang, angkat usung. Sambil usung kata apa dia? Sebut pada Allah. Ya Allah,
waktu mana kami kecil dahulu ya Allah, ayah kami ya Allah, dia sentiasa mendukung kami ya Allah. Kami menangis di atas dukungannya, kami mengelupur di atas dukungannya, kami memukul mukanya. Kemudian dia sebut-sebut kenangan mereka. Masing-masing sebut ni, ya Allah, ampunkanlah dosa kami. Ayah kami diam saja di atas dukungan kami ini ya Allah. Baca doa sampai ke kubur. Turun mayat ke dalam kubur. Dah turun tu, sambil masing-masing letak tu, abang yang sulung tu buka muka, cium muka ayah dia. Ya Allah, waktu mana kami kecil dahulu ya Allah, ayah kami sering kali meletakkan, bukakan kelambu ya Allah, kemudian cium kami ya Allah. Hari ni jadikanlah kubur dia di antara taman-taman syurga ya Allah. Jangan kamu jadikan kuburnya di antara kawah-kawah neraka ya Allah. Siap dah selesai semua, baca doa. Ya Allah, kami tak akan tinggalkan kubur ini ya Allah, kecuali kamu telah menjadikan kuburnya di antara taman-taman syurga ya Allah. Ni doa-doa. Hasil daripada mana? Hasil daripada Quran. Tuan-tuan percaya, kalau tuan-tuan dapat didik anak-anak ni dengan Al-Quran, tuan-tuan tak akan menyesal waktu mana tuan-tuan meninggal dunia nanti. Tuan-tuan tak akan menyesal. Tapi kalau kita tak bagi Al-Quran, Al-Quran tak ada. Ilmu yang paling asas dalam hidup tak ada. Tuan-tuan jangan pelik, waktu mana kita meninggal dunia nanti, anak kita swasta je mayat kita tu. Swastanya mayat ni ramai dah orang kena. Orang kawasan ni pun ramai dah kena swasta mayat. Di mana mayat diswastakan? Macam mana mayat diswastakan? Waktu mana kita meninggal dunia, dia datang je bagi tahu pada kita. Tok Imam, mandikan ayah saya boleh tak? Ayah saya meninggal dunia. Tok Imam, boleh kafankan ayah saya tak? Boleh tak? Tolong kebumikan ayah saya. Boleh talqin tak? Berapa pakej? Saya bayar semua. Kalau kita tanya, kenapa demikian? Kenapa demikian? Kenapa kamu tak boleh mandikan ayah saya? Ayah kamu sendiri, kenapa kamu tak boleh mandikan? Dia jawab, tak boleh lah. Malam ni ayah saya jadi hantu raya tau. Saya takut ni. Padahal dia tu hantu raya yang besar. Islam ni, nak sebut, Islam ni dididik putaran itu berlaku. Dalam hidup kita ni, jangan kita ingat, kita ni teguh sampai bila. Satu datang Islam, dia ajar, benda yang paling utama yang kamu kena ajar, sebelum kamu beramal, benda apa dia? Kamu ada Al-Quran. Al-Quran ni ilmu yang paling utama. Ilmu tadi. Ilmu apa yang kedua? Lepas pada Al-Quran. Lepas pada kamu ada Al-Quran, kamu nak belajar yang lain, belajarlah. Nak belajar sains, geografi, belajarlah benda yang lain. Tetapi benda yang paling utama apa dia? Al-Quran dulu. Al-Quran tu benda yang paling utama. Kalau tak dapat Al-Quran, kamu akan sesat. Bukan sekadar di dunia, bahkan kamu sesat sampai ke akhirat. Sesat sampai ke akhirat inilah yang menjadi bahaya yang teruk dalam hidup kita. Sebab itulah kita ni, kita kata kat mana Ustaz nak belajar lagi, kita nak belajar Al-Quran. Surau dekat masjid ni, malam-malam belajar tafsir Al-Quran. Tiap-tiap malam, apa masalahnya kita mulakan dengan tafsir? Belajar dahulu dengan kita baca ramai-ramai, kemudian kita baca start daripada Alhamdulillahirabbil alamin, kemudian kita tafsir ayat tersebut, kemudian tafsir satu ayat sampai daripada mana? Start daripada Alhamdulillah minal jinnati wan nas. Habis tersebut kita puas hati kerana kita hidup dalam keadaan belajar dan belajar daripada Al-Quran Karim dalam hidup kita. Jadikan pembudayaan ini, budaya ilmu. Lepas pada kita belajar Al-Quran, yang kedua belajar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belajar hadis. Al-Quran kalau kita tak sempat, Ustaz tak sempat dah. Nampak gaya makin dekat nak mati ni Ustaz dia sebut. Katakanlah tak sempat dah. Kita ni nak membaca Al-Quran, nak menghafal Al-Quran. Benda apa? Kita ambil orang lelaki, Sayyidina Umar kata belajar 2 surah. 2 surah yang utama dalam hidup ni. Surah apa dia? Sayyidina Umar kata, ajarkanlah lelaki-lelaki mukmin itu dengan 2 surah. 2 surah yang kita kena belajar, jangan kita mati. Apa dia? Surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran. Bagi orang lelaki. Orang perempuan, ajarkanlah isteri dan adik perempuan kamu, keluarga perempuan kamu dan anak-anak perempuan kamu dengan 3 surah. 3 surah yang kita kena ajar. Surah apa dia? Surah An-Nisa, surah orang perempuan. Kemudian surah yang kedua, surah An-Nur, bagi orang perempuan belajar. Ibu-ibu malam ni balik dan pastikan belajar dengan suami masing-masing. Kalau suami tak boleh mengajar, minta dia tolong hantarkan kita untuk kita belajar. Di mana kita boleh belajar tentang surah ini? Surah An-Nur. Dan yang 3, ajarkanlah isteri kamu dengan surah Al-Ahzab.
isteri dan adik-beradik perempuan kamu dan anak-anak perempuan kamu. Surah An-Nisa Allah turun khusus untuk orang perempuan. Kemudian tak ada surah Ar-Rijal, tak ada. Surah untuk orang lelaki tak ada. Tapi Allah nak jadikan mulianya orang perempuan, Allah jadikan surah An-Nisa. An-Nisa surah untuk orang perempuan. Kemudian surah An-Nur, dan yang ketiga surah Al-Ahzab. 3 surah ni ajar pada orang perempuan dan pada orang lelaki 2 surah pun tak apa dah. Orang lelaki 2 surah pun terlentang dah dia. Kena 2 surah, surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran. Tetapi kita yang belajar nak tahu apa benda yang terdapat dalam kandungan itu. Kenapa? Kenapa Al-Quran kan besar dia? Kerana dia hudan lil muttaqin. Dia menjadi petunjuk bagi mereka yang bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita mati ni, ilmu ni kena ada. Ilmu kedua, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni paling tak sempat. Paling tak sempat untuk kita nak belajar. Belajar apa dia? Hadis Arba'in li Imam Nawawi rahimahullah. Hadis 40. Hadis 40 Imam Nawawi. Imam Nawawi dia panggil, dia kumpul ada 40 hadis yang terbaik. Hadis 40 hadis yang terbaik ni sukatan. Yang kalau kita tanya, mata pelajaran apa kena belajar ustaz? Belajar hadis. Hadis kat mana? Ni hadis 40 Imam Nawawi. Belajar cari ustaz-ustaz. Walaupun di kalangan masyarakat kita ni tak ada orang yang muhaddis. Orang Melayu kita ni tak ada muhaddis. Tak ada lagi setakat ni. Yang belajar pakar hadis ada. Tapi mereka yang belajar pakar hadis ni datang yang belajar dekat di sebelah India, sebelah Pakistan, yang belajar tentang hadis ini sendiri. Mereka belajar daripada Sunan Sittah, bahkan mereka belajar 9 sunan. Ini dianggap pakar dalam ilmu hadis. Ada pun yang pergi buat PhD, tiba-tiba dianggap dia ni pakar hadis, tu mengarut dia panggil macam. Belajar hadis ni kena belajar betul-betul. Start betul-betul daripada hadis. Dia belajar daripada awal. Matan innamal a'malu binniyat. Dia belajar satu-satu. Tapi kalau sekadar dia mengaku, saya dah belajar, saya dah jadi doktor dalam hadis, sebenarnya dia belum lagi pakar hadis. Pakar hadis yang sebenar, yang sebetul di tempat kita ni, orang yang macam mana? Dia belajar di Pakistan, dia belajar di India. Sekarang ni yang mereka belajar satu-satu daripada muka surat ke muka surat. Belajar yang demikian. Ada pun yang lain ni, banyak yang merujuk pada internet je, senang kita. Rujukan-rujukan mereka tidak dirujuk kepada yang sumber yang datang daripada yang disebut dengan dia belajar dan dia bertalaqi dalam ilmu hadis. Ada pun kita tak apalah yang tu. Ada pun kita ni ada ramai ustaz-ustaz yang boleh mengajar, ustaz-ustazah yang boleh mengajar tentang ilmu hadis. Ilmu hadis berapa? Hadis 40 cukup. Hadis 40 ni pun kita belajar. Dah belajar dah hadis, khatam dah hadis 40. Sambung lagi belajar hadis Riyadhus Salihin. Imam Nawawi rahimahullah. Dah habis dah belajar tersebut, sambung hadis Imam Nawawi. Hadis Riyadhus Salihin. Kitab Riyadhus Salihin itu menjadi rujukan pada kita. Habis pada Riyadhus Salihin, baru kita mulakan dengan Sahih Bukhari. Baru kita mulakan Sahih Muslim. Kemudian baru belajar Tirmizi, Abu Daud, Ibn Majah. Baru kita belajar satu-satu dipanggil macam. Tapi rasa tak sempat belajar. Kita diajar dengan khatam kita dahulu. Belum lagi kita khatam kitab, kita khatam dulu tak kena gaji. Nak sebut kalau kita nak belajar dah dalam tempoh ini. Kerana masa kita ni menjadi semakin daik. Masa makin sempit. Ilmu ini perlu ada di dalam jiwa kita. 2. Yang ketiga, ulama kata, belajarlah tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belajar sirah Rasulullah. Ilmu untuk sebelum kematian. Sebelum kematian belajar yang ilmu-ilmu ini. Kemudian belajar sirah Rasulullah, sirah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Belajar di kalangan mereka bagaimana perjalanan hidup mereka. Biar kita hadam segala sejarah dan sirah yang dilalui oleh Rasulullah. Sirah itu membentuk sunnah. Daripada sirah itu membentuk sunnah yang menyebabkan menambahkan lagi ilmu yang baik pada diri kita, dan kita tahu benda apa yang kita kena buat dan benda apa yang perlu kita tinggalkan dalam hidup kita. Barulah daripada sinilah terbitnya amalan. Daripada sinilah terbitnya amalan. Daripada kita belajar tadi, keluarnya amalan-amalan. Dan amalan ini untuk apa dia? Amalan tadi kita tahu apa benda yang Rasulullah ajar waktu mana dekat nak meninggal dunia, dan tanda-tanda kita dekat nak meninggal dunia. Benda apa yang sedang terjadi, tanda-tanda yang menunjukkan kematian itu semakin hampir dalam hidup kita.
Jadi kalau kita baca dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sikit. Rasulullah kata di antara tanda-tanda kematian itu menjelang pada seseorang ialah Allah mula tumbuhkan uban pada diri dia. Uban di antara tanda-tanda untuk kematian. Ini di antara tanda. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut lagi tanda kematian pada seorang di mana seorang itu diberi mula rasa sakit dalam hidupnya, ditarik nikmatnya. Mula ditarik nikmat. Yang kita mula tak boleh makan. Makan makanan tertentu tak boleh. Makan apa? Daging. Daging tak boleh dah. Kenapa daging tak boleh? Darah tinggi. Yang lebih teruk lagi, gigi tak ada. Yang lebih teruk lagi, kalau makan juga, selit daging-daging, celah gigi. Nak kunyah pun tak boleh. Di antara tanda-tanda. Daging tak boleh. Habis tu makan apa? Gula tak boleh, kencing manis. Habis tu udang tak boleh, go out. Gaut dia panggil demikian. Habis tu benda apa yang boleh makannya? Kulit roti. Kulit roti itu selam dalam air, kemudian kemam dalam mulut. Masuk dalam mulut. Kad kredit penuh. Duit banyak. Tanda apa dia? Tanda kematian semakin hampir. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, tanda mati itu apa dia? Sampainya usia kamu 60 tahun. Sampai usia 60 tahun. Dalam hadis yang lain sebut, tanda mati itu apa dia? Takala mana kamu sudah sampai usia 40 tahun. 40 tahun, Rasulullah kata, dah berakhir dah dengan kehidupan. Kamu jangan sibuk lagi dengan kehidupan. Tetapi kamu bersedialah untuk hari kematian. Siapa-siapa yang dia sudah sampai berusia 40 tahun, jangan dia kejar lagi dunia. Lagi dia kejar dunia, dia tak sempat sampai ke akhirat. Mengejar dunia di saat mana umur 40 tahun. Dalam usia 40 tahun, tiba-tiba dia kejar lagi dunia. Dia tak terkejar dah akhirat. Tak lepas lah. Kerana dia sibuk dengan dunia. Tetapi Imam Syafi'i rahimahullah, tatkala mana sampai usia 40 tahun, Imam Syafi'i mula berjalan membawa tongkat. Kalau mana berjalan membawa tongkat, orang tanya pada Imam Syafi'i, kenapa Tok Guru? Tok Guru berjalan dengan bawa tongkat. Kata Imam Syafi'i, aku sudah berusia 40 tahun. Kaki aku sebelah di akhirat. Tunggu sebelah je lagi untuk aku nak melangkah sampai di saat itu. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, sesiapa yang sampai 40 tahun, tiba-tiba Allah tak mengubah lagi perangai dia, dan dia tak mengubah lagi sikap dia. Sikap dalam hidup dia. 40 tahun masih lagi tak sedar diri. Masih lagi sibuk sui-sui anak dara orang. 40 tahun masih lagi tak sedar diri ni. Boleh talqinlah dia sudah mati. Dia sudah mati. Jasad dia hidup, tetapi hati dia sudah mati. Yang ni yang menyebabkan dalam hadis-hadis cerita tentang mengenai 40 tahun hingga 60 tahun. Ini masa yang genting dalam hidup seorang, dan kamu kena bersedia untuk menghadap depan Allah. Bila-bila masa untuk dihadapkan di hadapan Allah. Hadis-hadis Rasulullah cerita tentang yang ni banyak. Antaranya lemah lesu tubuh badan kamu. Kamu tak ada kekuatan sebagaimana yang di awal-awal kehidupan kamu dahulu. Dan sehingga kan Rasulullah ajar supaya bersedialah dengan kematian. Dengan kematian di saat demikian. Bagaimana caranya? Selain daripada ilmu tadi, selain daripada yang ni, yang disebut dengan amal tadi, Rasulullah kata bersedialah dengan apa dia? Doa-doa yang baik untuk kamu bersiap menghadap depan Allah. Mulakan banyak doa. Doa kita ni, di antara doa yang baik apa dia? Doa baca Allah maqtin ajalana bihusnil khatimah wala taqtin alaina bisu'il khatimah. Doa ni kena jangan tinggal. Orang yang bersiap untuk dia nak menghadap depan Allah, baca doa. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ni doa-doa tanda kematian. Doa-doa kitanya jangan berhenti. Dalam hidup kita baca doa. Segala benda buat sesuatu doa. Doa, kenapa doa? Ad-doa silahul mu'minin. Doa ni senjata bagi orang mukmin. Kenapa doa? Doa ni mukhul ibadah, menjadi otak kepada ibadah. Ini dipanggil demikian. Ini di antara doa benda apa? Doa yang perlu sangat. Saat mana kita semakin dekat dengan kematian pada Allah ni, doa biar kita tidak ditarik hidayah yang telah diberi oleh Allah kepada kita, sehingga kan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Doa apa dia? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ana sering kali sebut di mana-mana pun.
Kita ni Allah tak pernah nilai dengan duit banyak. Allah tak pernah nilai kita dengan pangkat yang besar. Allah tak pernah nilai dengan kita status kita ustaz dan sebagainya. Allah tak nilai kita demikian. Status kita, jawatan kita, Allah tak pernah pandang pada kita. Kita ni bagaimanapun hebat kita, handsome kita, jangan kalutlah kita. Allah tak pernah pandang. Dalam Islam ni Allah larang melalui Rasulullah, jangan kamu hormat orang kaya kerana kaya dia, jangan. Siapa yang berjumpa dengan orang kaya, dihormat orang kaya kerana kaya orang tersebut, 2/3 agama dia sudah dihancurkan di sisi Allah. Jangan kamu hormat orang kaya kerana kaya dia. Kenapa? Kerana siapa yang lebih kaya daripada orang kaya tu? Tentulah Allah. Allah lah yang mengayakan dia. Kaya orang tersebut kamu tengok, jangan kamu kagum, jangan kamu kata, "Hui, hebatnya dia." Kamu jumpa dengan dia, kamu respect pada dia. Jangan. Kerana dia dah orang yang lebih kaya pada dia, tapi Allah hinakan dia. Siapa dia? Yang kayakan dia tapi Allah hinakan dia. Qarun tu kaya, yang bawa anak kunci gedung kekayaan Qarun tu 400 ekor kuda. Bawa anak kunci je. Tapi bagaimana Allah jadikan pada Qarun? Allah tenggelamkan Qarun dalam muka bumi ini sedalam 70 hasta setiap kali mana terbit matahari. Terbit matahari tenggelam 70 hasta. Terbit matahari tenggelam dalam muka bumi ini. Tapi bagaimana? Manakala kita pula sibuk buat program mencari harta Qarun, dia panggil begitu. Elok dah Qarun tu tenggelam, kita sibuk cari. Mulia hidup ni kerana rupa ke? Yang kita kalut sangat kan? Orang Melayu kita ni akhir-akhir ni sibuk sangat jaga muka ku putih dia. Sibuk nak jaga yang disebut dengan apa dia? Nak suruh nampak handsome, makan jamu telajak laris dah macam-macam gaya. Nak suruh kita ni hebat konon-konon. Allah rasa mulia ke dengan rupa paras? Tak. Allah tak muliakan orang dengan rupa paras. Kalau rupa paras itu menjadi nilai ukur, nescaya hinalah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah tu kan hitam kulit, kemudian hitam kulit, tebal bibir, kerinting rambut. Kemudian dalam keadaan yang Bilal bin Rabah ni suara yang parau, tapi Allah muliakan Bilal bin Rabah. Jalan dalam syurga, Rasulullah kedengaran telapak kaki Bilal bin Rabah di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilal tu hitam kan, ada lagi lebih hitam daripada Bilal. Siapa dia? Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ni jauh lebih hitam daripada Bilal. Hitam tak hitamnya Sa'ad bin Mu'az ini, kalau dia duduk sebelah Bilal bin Rabah, putih Bilal bin Rabah. Hitam sungguh lah, bukan hitam biasa. Hitam metalik senang kita. Tetapi waktu mana Sa'ad bin Mu'az gugur syahid, bergegar arasy Allah, menangis para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Hidup ni yang kita rasa hebat-hebat kita ni kan, berkejaran nak besar pangkat, besar jawatan dan sebagainya. Mulia hidup dengan besar jawatan ke? Pangkat besar ke? Tak. Kalau besarnya jawatan pangkat ni menjadi kemuliaan, nescaya mulialah Fir'aun. Fir'aun tu kan besar jawatan dia, sampai Allah rakam kata-kata dia dalam Quran, "Ana rabbukumul a'la." Aku Tuhan yang paling agung, katanya Fir'aun. Waktu mana dia mengaku ya Tuhan tu, terkejut Iblis. Iblis terkejut. Katanya Iblis. Aku sendiri pun tak mengaku je Tuhan. Ada juga makhluk manusia ni pergi mengaku je Tuhan itu. Iblis pun tak mengaku je Tuhan. Ada manusia yang degil, tolak, mengaku jadi Tuhan. Tapi kenapa Fir'aun mengaku jadi Tuhan? Kerana dia tak pernah rasa sakit. Fir'aun kencing manis tak pernah kena. Darah tinggi tak pernah ada. Gaut tak ada. Sesama tak ada. Sesama pun tak pernah. Bersin pun tak pernah. Sesama babi lagi tak pernah. Fir'aun tak pernah kena dalam hidup Fir'aun. Disebut dalam kitab tak pernah menguap. Menguap pun tak pernah Fir'aun. Allahu Akbar. Kita ni cuba tunggu kejap-kejap lagi. Menguap terus tak kena. Tapi jangan pula tak menguap. Orang tanya kenapa tak menguap? Lawan Fir'aun sekali Ustaz. Nak sebutnya. Habis tu benda apa yang menyebabkan kemuliaan hidup? Hidayah. Belum mati jangan Allah tarik hidayah. Tarik hidayah, habis nilai. Sebab tu kita baca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Hidayah ni Allah pilih. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah pilih orang ni aku bagi hidayah, orang ni aku tak bagi hidayah. Hidayah ni orang-orang tertentu je. Tak semua orang dapat hidayah. Allah pilih. Hidayah ni maksudnya bimbingan. Allah mula pegang. Sebelum daripada kamu mati, kamu doa, jangan tertarik hidayah. Kerana ramai orang dekat nak mati, dia rasa susah-susah, dia ambil pisau, dia tikam diri dia sendiri.
Dia rasa sakit sangat, dekat nak mati. Kan dalam hadis Rasulullah cerita, dalam perang Uhud, waktu mana ada seorang pemuda di kalangan seorang pemuda tu, dia pegang, sungguh-sungguh dia pegang. Waktu mana bersungguh-sungguh ni, sahabat-sahabat tengok dia sungguh tersebut, sahabat-sahabat kata, Allah, syurga dah untuk dia. Syurga dah untuk dia. Rasulullah jawab, tak, kata Rasulullah. Taklah, neraka dia ni. Kejut sahabat. Neraka? Macam mana dia boleh masuk neraka? Sahabat-sahabat yang lain ni mula perhati. Mandang benda apa yang Rasulullah sebut neraka? Kenapa Rasulullah sebut neraka? Tiba-tiba dia ditombak. Apabila dia ditombak, dia gebah. Waktu mana dia gebah? Gebah tu, dia sebut terus air. Dia minta air. Dia minta air. Sahabat-sahabat datang, berkejaran bawa air. Waktu mana bawa air, sahabat yang sebelah tu, dia pun nak pegang air tu, dia rasa lambat sangat. Dia ambil pisau, dia tikam diri dia sendiri. Mati dia membunuh diri. Dia bukan mati dalam keadaan diberi hidayah oleh Allah. Dan ramai mana orang yang dekat, susah-susah ya. Dia sebut, susah sangat. Dia kata nak matilah, susah pada diri dia. Sebelum perjalanan hidup tu cantik, elok je. Tiba-tiba dekat nak meninggal dunia, tiba-tiba ditarik hidayah ini. Na'udzubillah min dzalik. Ramai orang yang sedemikian rupa dia disebut. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, innamal a'mal bil khawatim. Setiap amalan ini, kesudahan dia, kamu tengok kematian pada diri dia. Bil khawatim. Allah jadikan, kalau sekiranya dekat nak mati itu kamu soleh, maka samalah kamu yang lain. Tapi kalau sekiranya dekat nak mati, tiba-tiba kamu soleh, berubah dalam hidup kamu. Na'udzubillah min dzalik. Allah tarik diri dia, sehingga kan dia tidak dimasukkan di kalangan orang soleh. Para hadirin sekalian, ni di antara benda yang besar. Dan kita kena tahu, benda yang amalan-amalan ni, selain daripada amalan-amalan besar, doa, kemudian kamu kena rapat dengan para alim ulama. Dekat dengan mati lagi, rapat dengan para alim ulama. Jangan jauh dan jangan keji para alim ulama. Nak suruh, dengan tujuan nak suruh hamba dia, alim ulama ni sentiasa memandu kita. Alim ulama ni boleh agak dah, orang ni meninggal dunia, kita tak meninggal dunia. Ataupun alim ulama sentiasa ingatkan kita, solat macam mana, ibadah kita macam mana, benda-benda amalan-amalan ini. Kemudian, sebelum daripada kita mati lagi, ulama kata, banyakkan infak. Banyakkan infak. Sedekah ni jangan kurang. Jangan semakin lama, semakin menyayang pada harta benda. Kerana orang dekat nak mati, benda yang dia nak buatnya ialah sedekah di jalan Allah. Laula aqartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Dia sebut, tengok je malaikat maut datang, dia sebut terus, malaikat, boleh tak kamu bagi tahu pada Allah, tangguh kejap, jangan bagi mati lagi, jangan bagi mati lagi. Nak buat apa dia? Nak bersedekah, nak bersedekah. Kerana harta tadi mengganggu kepada lepas pada kematian dia nanti, untuk dia nak menghadap depan Allah. Lalu mati ini menjadi besar. Ulama ajar berdasar pada hadis-hadis yang kita cerita sebentar tadi, berdasar pada apa yang disebut dalam asar dan sebagainya, mati ini jadi besar. Sehingga kan, macam mana keadaan mati itu? Sehingga kan kita nak faham bagaimana besar ini pada kematian tadi. InsyaAllah kita sambung akan datanglah insyaAllah. Mudah-mudahan kita boleh fahamlah tentang bagaimana kematian nanti. Panjang umur sejam dah nak bercakap ni. Mudah-mudahan Allah jadikan kebaikanlah pada diri kita dalam pertemuan kita pada malam ni. Pertemuan yang mengejut, anda dipahamkan. Tak jangka pun. Dan pagi tadi baru diberitahu tentang malam ini ya. Sepatutnya malam ni ada program di tempat lain. Tapi oleh kerana ada satu lagi program mana lepas pada ini, mudah-mudahan malam ininya dia akan bawa kebaikan dalam pertemuan kita. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jemaah sekalian, sebelum kita berdoa ni, ana suka nak sebut, ana ada tadi jemaah minta ana bawa madu yang biasa ana bawa di mana-mana surau ni. Madu ni ana tolong sekolah anak yatim di selatan Thailand yang bapa mereka ditembak mati, dan bila bapa mereka tembak mati, ana ambil anak-anak tersebut, ana buat sekolah di selatan Thailand di Krom Pinang Yala. Asalnya pelajar ada 22 orang, sekarang ada lebih kurang 300 orang pelajar. Tiap-tiap bulan ni kita terpaksa hantar dana lebih kurang 30,000 40,000 sebulan. Kita nak kena hantar mereka. Macam mana caranya? Ana suruh mereka bela lebah tu hasilkan madu. Kemudian madu tersebut mereka letak depan mereka sujud selama lebih kurang 3 jam setiap pagi. Mereka bangun tahajud, mereka sujud je. Mereka berdoa dalam sujud mereka. Kemudian mereka hantar ke Malaysia kita ni, dan ana gunakan dalam perubatan Islam ana di Syekh 8 Syekh Alam tu. Ana gunakan orang yang kena sihir, ana kata minum air madu. Dia muntah keluar benda-benda yang pelik-pelik.
Kemudian ada yang kena penyakit teruk, penyakit kencing manis. Kemudian turun kadar gula dalam darah dia. Dia buat amalan dengan minum air madu ni lah. Bangun tidur je dia makan madu. Ada seorang hamba Allah daripada Bintulu, dia kadar kencing manis dia sampai 30 bacaan gula ni. Kemudian dia buat amalan makan madu ni, turun menjadi 6 ataupun 7. Dia istiqamah lah dengan demikian. Ada hamba Allah yang kena batu karang teruk, dia minum air madu ni, keluar batu karang tu dan dia. Alhamdulillah lah, kelebihan dia panggil. Betul lah dalam hadis Rasulullah sebut, alaikum bil asal, biasakan hidup kamu dengan makan madu, kata Rasulullah. Makan madu ya, bukan bermadu, makan madu dia panggil. Ini satu-satunya madu yang kita berbalik ke rumah, orang rumah senyum je. Berbalik madu satu lagi belakang parang lah jawapan. Madu ni ibu-ibu ambil kacau dengan air, kemudian masukkan dalam peti ais. Kemudian kalau rasa dahaga nak minum air, cuba minum air tu, air yang disejukkan. Rasulullah kata siapa yang nak rasa nikmatnya minuman ahli syurga, minum air madu yang disejukkan, kata Rasulullah. Kamu akan rasa nikmat yang tak terperi nikmatnya. Kenikmatan madu, air madu ni sendiri. Ini kelebihan lah. Parahan sekarang ada sikit yang anda bawa malam ni ya. Untuk dana tu, dana sekolah sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ij'alna muqimas salat wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.